Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala wattaqullaha wa yu'allimukumullah ma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sama-sama kesempatan untuk menghadiri sesi ini. Pada kali ini kita ingin membincangkan beberapa tajuk yang akan disampaikan sebentar nanti insya-Allah. Namun sebagai permulaan majlis ini, sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah agar dipermudahkan segala urusan, diberikan kefahaman, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, hiaskan diri dengan akhlak-akhlak yang mulia, kesabaran, kemudahan dalam bentuk ilmu. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda dalatan al kharib tiwa mardatillahi wa thawabi wa qurbihi ala hadinah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sekali lagi kita puji dan syukur kepada Allah SWT. Sama-sama kita mendapat peluang melalui sesi online ini, sama-sama kita mengulang kaji dan sama-sama kita berkongsi dengan berkaitan dengan tema yang diberikan dengan sesi online ini, iaitu bertemakan Al-Quran. Alhamdulillah, sampai kita sesi kali ini sampai dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah. So sangat sesuai lah tajuk ini bila berbincangkan tentang Al-Quran sampai dalam bulan Ramadan. Qala Allah Ta'ala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka insya-Allah kita akan membincangkan salah satu perspektif, salah satu tajuk, salah satu perkara yang berkaitan dengan tema umum yang telah dikongsikan, iaitu tema Al-Quran. Maka kali ini adalah sesi yang ketiga, insya-Allah akan bersama saya Muhammad Salihin dalam tajuk berkenaan dengan nuzul Quran ataupun sababun nuzul Al-Quran. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, bila kita nak membincangkan tajuk sebab nuzul, kalau kita melihat sababun nuzul ni, mungkin yang selalu kita dengar, lebih dengar perkataan nuzul Quran. Dalam bulan Ramadan ni nanti ada nuzul Quran, 17 Ramadan nanti. Tapi ini sebab nuzul. Sebelum nuzul Quran tu ada sebab dia. Ada dinamakan sebab penurunan Al-Quran. Maka ingin kita bincangkan apa yang boleh kita fahami, apakah definisi, apakah pemahaman dia, apa contoh-contoh dia, apa relevannya dalam kehidupan kita pada zaman sekarang ini, especially dalam abad 21 yang sangat jauh dengan abad penurunan Al-Quran tu pada abad yang ke-7. So macam mana kita nak dapat relation, macam mana kita nak dapat kaitan, macam mana kita nak dapat inspirasi, macam mana kita nak dapat panduan daripada Al-Quran yang telah Allah SWT turunkan kepada kita ini. Maka melihat pada tajuknya di sini ada beberapa soalan yang kita akan melihat. So bila kita dah bincang tentang asbabun nuzul, dah sebut asbabun nuzul, kita nak tahu apakah itu asbabun nuzul ataupun sabab nuzul. Apakah definisi dan istilah asbabun nuzul? Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kalau kita melihat kepada perkataan sabab nuzul ni, ada dua perkataan. Ada sebab, ada nuzul. Kalau sebab ni dalam bahasa Arab sama dengan bahasa Melayu. Sebab kerana berlaku sesuatu, sebab yang membawa pada perkara yang lain, itulah sebab. Dan nuzul pula yang dimaksudkan dengan turun. Dalam bahasa Arab turun, ataupun dalam bahasa Arab juga nuzul ni bermaksud menempati di sesuatu tempat. Tapi yang kita nak lihat di sini adalah apabila dua perkataan ini digabungkan. So sebab nuzul turun, sebab turunnya ayat Al-Quran. So apabila kita melihat dari segi definisi yang telah diletakkan oleh para ulama,
Dalam bab ini kalau kita bincang dalam sebab nuzul ni, dia dah melihat kepada ulum Quran dalam perbahasan ulumul Quran ataupun usul tafsir. Perbahasan ini dah melihat dalam perspektif seperti itu. So sebab nuzul adalah apa-apa sahaja, bahasa mudah dia adalah apa-apa sahaja peristiwa, apa-apa sahaja kejadian, apa-apa sahaja yang berlaku ataupun pertanyaan yang ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya peristiwa atau pertanyaan ini menjadi sebab turunnya ayat Al-Quran itu. So maksudnya sebab nuzul jelaslah. Sebab nuzul iaitu sebab turun sama ada melihat pada peristiwa atau kejadian ataupun ada pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian akhirnya Allah SWT pun menurunkan ayat tersebut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan persoalan di situ. Okey, tuan-tuan dan puan. So kalau kita lihat, mungkin kita ke belakang sedikit baliklah. Bila kita kata sebab nuzul, ini berkaitan tajuk dengan Al-Quran. Bila Allah SWT turunkan kepada kita, tujuannya adalah ayat yang kita bacakan tadi adalah sebagai hudan, sebagai panduan, sebagai hidayah, wabayinat, sebagai penerangan, dan furqan, membezakan antara satu perkara yang betul dan yang tak betul. Maka Al-Quran ini diturunkan. Bila Al-Quran ini diturunkan, dia menjadi dua perkara. Sama ada dia ada sebab ataupun dia tidak ada sebab. Macam mana boleh tak ada sebab? Tak ada sebab tu Allah SWT turunkan sahaja. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah-surah yang lain turun ayat-ayat perintah daripada Allah SWT. Turun ayat-ayat berkenaan dengan akidah. Turun ayat-ayat berkenaan dengan kisah-kisah umat-umat yang terdahulu. Maka ini diturunkan tanpa ada sebab, tanpa ada peristiwa, tanpa ada pertanyaan. Maka Allah turunkan. Dan kebanyakannya, para ulama mengatakan kebanyakannya Al-Quran turun seperti itu. Tidak ada sebab. Diturunkan sebagai begitu saja. Ataupun nama dalam istilah ulum Qurannya dipanggil sebagai ibtidai. Diturunkan sebagai ibtidai. Diturunkan tanpa ada kaitan. Penerangan kepada Nabi SAW, kepada sahabat, mengenai hukum hakam akidah dan juga kisah-kisah umat-umat yang terdahulu untuk dijadikan panduan, dijadikan iktibar dalam kehidupan. Okay. So Quran diturunkan ada, pertama sekali tidak dinyatakan sebab. Ini kita sami'na wa ata'na, kita terima dan kita amalkan, kita kaji dan kita fahamkan. Tapi ada juga apabila diturunkan ayat-ayat tadi, permulaannya hukum-hukum dan berkaitan dengan akidah, kemudian ada datang timbul keperluan-keperluan para sahabat. Ada timbul keperluan-keperluan yang mendesak pada ketika itu. So pada masa yang sama Al-Quran turun, tapi pada masa yang sama juga ada isu-isu yang spesifik yang perlu diadres, yang perlu diterangkan oleh Al-Quran. Ada peristiwa, ada pertanyaan. Maka yang kedua inilah yang kita bincangkan di dalam sebab nuzul Al-Quran. Tajuk kita pada hari ini, sebab turunnya Al-Quran. So ada dua, Quran diturunkan lebih banyak, tidak ada sebab. Yang ada sebab juga ada juga untuk kita bincangkan pada hari ini, insya-Allah. Okay. So itu yang pertama, definisi dia kita dah jelaslah. Apakah definisi dia? Adalah peristiwa, kejadian ataupun pertanyaan yang ditanyakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu kita akan berpindah kepada soalan yang kedua. Tadi kita katakan soalan dia berbunyi, bolehkah Ustaz berikan contoh tentang jenis-jenis asbabun nuzul? Bila dah tanya ada jenis-jenis asbabun nuzul, maksudnya ada jenis-jenis. Di sini secara ringkas daripada definisi tadi yang disebutkan tentang sebab nuzul Al-Quran, tuan-tuan dan puan, ada peristiwa dengan kejadian ataupun yang turun kerana pertanyaan. Maka di situ kita dapat lihat bahawa jenis-jenis asbabun nuzul ini secara ringkasnya terbahagi kepada dua. Yang pertama, ayat-ayat Al-Quran yang turun, yang Allah SWT turunkan
sebab turunnya adalah kerana kejadian. Ada berlaku sesuatu peristiwa. InsyaAllah kita berikan beberapa contoh nanti insya-Allah, dan banyaknya kita punya pembentangan di sini atau perkongsian adalah untuk memberikan beberapa contoh insya-Allah. So bila kita kata ni bahagian pertama, jenis sebab nuzul Al-Quran yang pertama adalah peristiwa atau kejadian yang berlaku. Apa contohnya tuan-tuan dan puan-puan? Apakah yang boleh kita berikan? Kalau saya berikan contoh ni, dalam Al-Quran ni ada banyak contoh-contoh sebab nuzul. Tetapi yang saya pilih ni mungkin yang mudah-mudah daripada surah juz 30 antaranya, mainly kita ambil daripada juz 30 kerana ini surah lazim yang sering kita baca, jadi kita nak lebih penghayatan pada pemahaman pembacaan Al-Quran kita, lebih-lebih lagi dalam tadarus kita di dalam bulan Ramadan ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan, contoh pertama Al-Quran diturunkan kerana sesuatu peristiwa yang berlaku adalah dalam tafsir diriwayatkan apabila turun ayat Al-Quran surah Asy-Syu'ara yang bermaksud wa anzir ashiratakal aqrabin, yang membawa maksud dan berilah peringatan wahai Muhammad kepada kaum keluargamu yang terdekat. Bila turun ayat ini, ni ayat ni turun dahulu tanpa ada sebab, turun ayat ini, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kumpulkan kaum keluarganya, kaum kerabatnya dikumpulkan dan dipanggil, dan baginda naik di kawasan Bukit Safa. Maka dikumpulkan keluarganya kerana nak mengamalkan ayat Al-Quran yang Allah beritahu tadi, beri peringatan kepada kaum keluarga yang terdekat. So baginda mengumpulkan kaum Quraisy, kaum kerabatnya, dan baginda naik ke atas Bukit Safa. Dan baginda pun bertanya kepada kaum kerabatnya yang datang, wahai kaum keluargaku, kalau aku beritahu di belakang bukit ni, kan Safa tu ada bukit sikit, kalau kita sekarang pergi tengok dekat Masjidil Haram, dia dah rendah sikit, walaupun dia ada ternaik, ada bahagian ternaik sedikit, Safa dan Marwah, tempat kita bersa'i. Tapi asalnya itu adalah bukit Safa dan Bukit Marwah. So baginda naik di atas bukit dan baginda tanya pada kaum keluarga, wahai kaum keluargaku, kalau aku memberitahu di belakang gunung ini ataupun di belakang bukit ni ada sepasukan kuda ataupun sepasukan tentera yang ingin menyerang kamu, adakah kamu semua akan percaya kepada aku? Kan. Jadi kalau aku cakap ni, tekan cakap ni, belakang ni ada tentera yang nak serang secara mengejut yang kita tak nampak ni, percaya tak apa yang aku katakan? Maka kaum keluarganya mengatakan, kami tidak pernah mengetahui bahawa kamu ni pernah berbohong wahai Muhammad. Kerana itu baginda Nabi SAW tu gelaran dia Al-Amin. Sebelum jadi Nabi, masih remaja, muda remaja hinggalah umur 40-an, baginda Nabi SAW sudah terkenal di antara kaum keluarganya sebagai nama Al-Amin, yang amanah, yang boleh dipercayai. So jawapan mereka adalah, kami mengatakan bahawa kami tak pernah tahu yang kau pernah berdusta wahai Muhammad. Maksudnya kami percayalah, maksudnya kami percaya. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW pun mengatakan, wahai kaumku, ketahuilah bahawa aku memberi kamu peringatan tentang azab yang sangat pedih. Itu ringkasan dia. Dalam riwayat yang lain mengatakan, Nabi SAW mengatakan, ketahuilah bahawa aku ni adalah pesuruh Allah, mengajak kamu untuk menyembah Allah yang satu, dan barang siapa yang melakukan amalan yang baik akan dibalas dengan syurga. Barang siapa yang melakukan amalan yang buruk akan diberi amalan, dicampakkan ke dalam api neraka. Habis Nabi cakap macam itu, ketika di kalangan situ ada seorang yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab. Siapa nama Abu Lahab? Siapa dia Abu Lahab? Abu Lahab ni pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis je Nabi cakap tentang apa yang Nabi kumpulkan, terus Abu Lahab ni jerit, cakap, wahai Muhammad, istilah yang digunakan adalah celakalah kamu. Celakalah kamu. Adakah kerana perkara kecil ni, perkara ni je kau kumpulkan kami semua? Kami tengah sibuk ke ataupun ada urusan lain, kau panggil kami semua datang, kita datang nak dengar, ingatkan ada perkara yang penting, ingatkan ada perkara yang betul-betul mustahak, memberi manfaat kepada kita, tapi ini yang kau nak cakap dengan kita, ini je kau nak beritahu kepada kita. Maka Abu Lahab pun menggunakan celakalah kamu wahai Muhammad. Dan celaka itu dalam bahasa Arab digunakan term tabban. Tabban maksudnya halakan, maksudnya celakalah.
Maka dengan penggunaan Abu Lahab kataan tabban, celakalah tu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT menurunkan surah Al-Masad dan merakamkan peristiwa ini dalam surah tersebut dan memberitahu bahawa tabbat yada Abi Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan kecelakaan yang besar. So bukan kecelakaan tu bagi Nabi, tapi kecelakaan sebenarnya bagi Abu Lahab. Maka apabila kita baca surah Al-Masad itu, kita ketahui bahawa kata-kata yang digunakan oleh Abu Lahab tu kepada Nabi SAW, Allah rakamkan dan Allah letakkan dalam Quran dan abadikan sehingga ke akhir zaman. Orang apabila membaca surah Al-Masad ni tahu inilah peristiwa dia, dan kerana inilah diturunkan surah Al-Masad. Sebab tu kita dapat melihat bahawa ada perkataan tabban. Tuan-tuan dan puan, itu satu contoh yang pertama. Itu satu contoh yang pertama berkenaan dengan peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran. Maka turunlah surah Tabbat Yada Abi Lahab kerana peristiwa baginda SAW dengan kaum keluarganya. Contoh yang kedua yang boleh saya bawakan adalah dalam pembacaan kita terhadap surah Al-Kautsar. Kalau kita baca, ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sebahagian akhir ayat itu mengatakan bahawa inna a'tainakal kautsar, kami telah memberikan kamu wahai Muhammad kautsar, kebaikan yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka kerana dapat nikmat itu, maka hendaklah kamu solat kepada Allah SWT dan wanhar, sembelihlah kurban. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membenci kamu wahai Muhammad, orang itu adalah orang yang terputus daripada rahmat Allah SWT. So ayat yang terakhir ni, inna syani'aka huwal abtar, ataupun the whole surah Al-Kautsar ni, kenapa turun? Apa peristiwa dia? Diriwayatkan dalam tafsir yang riwayat dia pada hadis-hadis yang sahih, beberapa golongan orang kafir Quraisy apabila mengetahui bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kematian anak-anak lelakinya, kematian anak-anak lelakinya sewaktu kecil lagi. Apabila mati anak-anak Nabi waktu kecil, maksudnya tak dapat lanjut hingga umur dewasa, tak dapat berkahwin, tak dapat melahirkan zuriat, tak dapat membawa nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengambil peluang itu untuk menghina Nabi dan menyakiti Nabi, dan juga untuk mengaibkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan apa? Wahai Muhammad, keturunan kamu telah terputus di sini. Istilahnya adalah terputus, abtar, dalam bahasa Arab adalah abtar. Kenapa bila tak ada anak lelaki kira keturunan terputus? Ini kita maklum. Kalau kita ada anak, contoh kalau saya ada anak, nama anak saya anak lelaki, kalau dia nama Omar. Nanti kalau Omar ada anak, anaknya akan bin kepada Omar, bin kepada saya. So nama saya masih ada lagi. Tapi kalau saya ada anak perempuan, anak saya Aisyah Maisarah, bila dia berkahwin, anak dia akan binkan kepada suami dia kepada datuknya. Maka di sini hilanglah nama Nabi SAW daripada nasab keturunannya. Maka di situ orang-orang kafir ni ambil peluang, dia orang cari sebab nak menyakiti hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketahuilah, manusia cuba menyakiti, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang defend Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mempertahankan Nabi bukan orang biasa, bukan kawan-kawan, bukan manusia yang akan meninggal ataupun manusia yang tak ada kedudukan langsung, tapi yang mempertahankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah surah ini. Wahai Muhammad, inna a'tainakal kautsar, wahai Muhammad, kami telah memberikan kamu banyak nikmat. Mungkin yang nikmat anak kecil, anak lelaki itu meninggal, itu mungkin habis, kamu tak dapat. Tapi lihatlah pada nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan, nikmat kamu sebagai
kekasih Allah, nikmat kamu sebagai Rasulullah, khataman nabiyyin, nabi yang terakhir, kekasih Allah, nama Nabi Muhammad SAW dikumpulkan dalam syahadah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tak sah kalau syahadah tak ada nama Nabi. Azan satu hari satu tempat 5 kali, tapi satu dunia 24 jam berlaung azan baginda, nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam syahadah kita sebut nama Nabi, macam-macam perkara. So Allah Taala nak mempertahankan Nabi dan memberitahu Nabi fokus, memberi perhatian kepada nikmat yang banyak yang kami berikan kepada kamu. Sholli li rabbika wanhar, maka kamu jangan indahkan orang-orang yang menghina kamu. Salat pada Allah, lakukan korban sebagai syukur kepada Allah SWT. Inna syani'aka huwal abtar. Orang-orang yang benci kamu, orang-orang yang mengaibkan kamu, orang-orang yang menghina kamu, mereka lah sebenarnya orang yang abtar. Mereka yang terputus daripada kebaikan, daripada rahmat Allah SWT, daripada hidayah Allah SWT. So mereka nak gunakan perkataan abtar tu pada Nabi, Allah SWT pusingkan balik perkataan itu, digunakan kepada mereka yang menghina baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah surah Al-Kautsar. Maka itu tuan-tuan dan puan-puan, bahagian pertama daripada pembahagian sebab nuzul Al-Quran itu diturunkan. Yang pertama adalah kerana peristiwa dan kejadian yang berlaku. Peristiwa pertama yang kita bincangkan adalah peristiwa bersama dengan baginda Nabi SAW dan kaum keluarganya dan pakciknya Abu Lahab. Peristiwa yang kedua yang kita kongsikan tadi adalah surah Al-Kautsar, berkenaan dengan menjawab, Allah SWT membalas jawapan kepada orang-orang yang menuduh Nabi SAW itu sebagai orang yang terputus daripada rahmatnya. So itu bahagian pertama. Bahagian yang kedua pula yang kita katakan tadi, apa tadi? Ingat lagi bahagian kedua? Peristiwa atau kejadian yang kedua adalah sebab nuzul berdasarkan pertanyaan yang diberikan kepada baginda Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan, bila ayat Quran tadi diturunkan, kemudian timbul isu-isu yang mendesak yang tertentu. Antaranya dalam seorang wanita yang bernama Khawlah. Khawlah yang suami dia Aus bin Samit, datang mengadu pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa dia datang mengadu pada baginda? Mengadu bahawa suami dia Aus bin Samit ni dah menziharkan dia. Menziharkan ini adalah satu amalan orang jahiliah. Apabila mereka nak menceraikan isteri mereka, mereka akan guna istilah zihar. Zihar ni dengan istilah mengatakan, kau ni dah macam mak aku, dah macam bahagian tubuh mak aku, dah tak boleh aku nak bergaul dengan kamu lagi. So ketika itu belum turun lagi hukum zihar dalam Islam. Maka wanita ini datang kepada Nabi SAW dan tanya kepada Nabi dan beritahu, wahai Rasulullah, ni suami aku, dulu kita berkahwin, kemudian kami ada anak kecil, kemudian badanku pun dah jadi besar, anak-anak pun dah besar, dia dah tak perlukan aku, dia ziharkan aku pula ya Rasulullah, dia macam nak pisahkan dengan diri aku. So dia mengadu pada Nabi SAW, tapi Nabi belum ada jawapan lagi. Akhirnya tunggu berkenaan dengan turunlah, Sayyidatina Aisyah mengatakan dengan itu turunlah surah dibawa oleh malaikat Jibril, surah Al-Mujadilah, yang menerangkan hukum zihar. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah SWT mendengar kata-kata wanita yang berbicara dengan kamu dan mengadu kepada kamu akan persoalan yang dihadapi. Maka Allah SWT pun kemudian turunlah ayat zihar. Maka ini adalah contoh pertama. Dalam surah Al-Mujadilah, ataupun ada yang riwayat mengatakan boleh kita baca surah Al-Mujadalah. So itu contoh yang pertama, sebab nuzul yang diturunkan kerana pertanyaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan dia adalah, macam mana zihar? Kalau kena zihar dengan suami, apa yang hendak dilakukan? Okey, itu adalah yang pertama. Yang kedua, contoh lagi satu, contoh, saya suka kasih contoh, jadi kita senang ingat. Kalau kita tak ada contoh, kita fakta dia begitu, dia lama-lama dia hilang. So contoh yang kedua, peristiwa dalam Al-Quran, kalau kita lihat, kita baca, ada perkataan-perkataan yang berbunyi yas'alunaka. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad. So ada pertanyaan, ada persoalan dari para sahabat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang kedua adalah
para sahabat diriwayatkan Sayyidina Mu'adz bin Jabal dan seorang sahabat yang lain bernama Tha'labah. Mereka ni datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kami lihat bulan ni sekejap dia kecil, sekejap lagi kami lihat dia besar, sekejap lagi dia kecil balik. Dia tak macam matahari macam gitu satu bentuk je. Bulan ni kejap besar, kejap kecil, kejap besar, kejap kecil. Apa tujuan dia? Kenapa jadi macam gini? Kalau kita sekarang kita tahulah kan, tapi ni dahulu belum ada sains dan sebagainya. Maka para sahabat datang kepada Nabi, yas'alunaka anil ahillah. Itu dalam Quran tu istilah dia. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang bulan sabit. Bulan sabit, sekejap bulan sabit, sekejap bulan penuh, sekejap bulan purnama. So mereka pun terfikir. Dan Allah menurunkan ayat, yas'alunaka anil ahillah qul hiya mawaqitun lin-nasi fil hajj. Katakanlah berubahnya bentuk bulan adalah menunjukkan waktu yang tertentu. Dulu belum ada kalender, belum ada kiraan kat handphone dan sebagainya kan. So nak tengok macam mana waktu, tengok pada bulan. So bulan kecil dah tengah bulan, bulan kecil tu awal bulan dan akhir bulan. Bulan purnama tu di tengah bulan. So sekarang kita lebih kurang dah di tengah-tengah bulan Ramadan. Kalau ada tengah-tengah bulan Ramadan ni, nanti kalau kita tengok bulan pada waktu malam, confirm bulan tu mesti purnama. Tak boleh bulan sabit, mesti bulan purnama, mesti bulan tu penuh. Kan? Dan dalam Islam itulah fungsinya bulan-bulan, nak menandakan waktu masuk musim haji. Apa lagi? Nak masuk bulan Ramadan pun kita tengok apa? Kita tengok bulan, bukan tengok matahari. Kita tengok anak bulan. Nanti nak tengok Syawal pun tengok anak bulan lagi. Kan? So, apa lagi? Nak berkira waktu uzur wanita, ataupun waktu iddah wanita bila bercerai. Nak kira macam mana? Kira, lihat kepada bulan. Tuan-tuan dan puan-puan, itu contoh yang kedua berkenaan dengan sabab nuzul. Maka turunlah ayat itu untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, dengan itu kita sampai kepada soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga insya-Allah ringkas. Soalan yang ketiga berbunyi, bila kita dah tahu ini semua contoh-contoh ni kan, dah diberikan dan dituliskan dalam kitab-kitab, macam mana kita nak tahu dari awal sebab-sebab nuzul ni boleh dipercayai betul ke tidak? So soalan dia adalah, bagaimanakah cara kita mengetahui sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran? Maka di sini para ulama telah menjelaskan, kalau kita nak tahu sebab nuzul, sebab turunnya ayat tertentu, mesti balik kepada hadis baginda Nabi SAW yang pasti, yang sahih. Mesti perkara ni ada dalam riwayat-riwayat hadis-hadis memberitahu ayat ni diturunkan kerana begini, ayat ni diturunkan kerana perkara begini. So bermakna sebab turunnya ayat Al-Quran itu, dia bukan main teka-teka. Dia bukan macam ilham, fikir ayat ni turun kenapa jom kita fikir yang macam ginilah rupanya. Bukan. Sebab turun ayat Al-Quran mesti ada sumber yang daripada baginda Nabi SAW yang sahih. Kalau tak ada daripada Nabi SAW, mesti ada daripada para sahabat yang melalui peristiwa tersebut, yang ada pada ketika peristiwa itu berlaku dan riwayat itu benar-benar daripada sahabat tersebut. Ataupun kita dapat riwayat tersebut daripada para tabi'in, para tabi'in yang menjelaskan perkara itu kerana mereka dapat tahu sebab turun ayat itu daripada para sahabat yang mereka jumpa, dan itu dapat dibuktikan dengan sahih. So maka soalan tadi, macam mana kita hendak tahu sebab turunnya ayat Al-Quran? Hendaklah sebab turun tersebut tak boleh diketahui secara pemikiran, ijtihad, birra'i, tak boleh. Dia mesti bil ma'thur, mesti ada nas, mesti ada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang mengatakan ayat ini turun sebabnya begini. Mesti ada statement tersebut, mesti ada penjelasan tersebut. Kalau tak ada disebutkan kerana turunnya ayat ini, maka turunlah ayat ini, istilah-istilah tersebut tidak ada, itu tak semestinya dia jadi sebab nuzul. Dia boleh jadi pemahaman terhadap ayat, boleh jadi hukum terhadap ayat, boleh jadi tadabbur terhadap ayat, tapi dia tidak semestinya menjadi sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran tersebut. Jelas tuan-tuan dan puan-puan? InsyaAllah sebab nuzul
Itu caranya mengetahui salah satu 3 cara tadi. Senang kata, mesti ada sumber, mesti ada rujukan yang sahih, bukan daripada WhatsApp, forward ke kat Google ke, tak ada dia punya citation, tak ada dia punya sumber rujukan dan sebagaimana. Itu tidak diyakini, tidak boleh diambil kira. Maka dengan itu insya-Allah alhamdulillah kita sampai pada soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir, bila kita dah tahu apa definisi sebab nuzul Quran, bila kita dah tahu jenis-jenis sebab nuzul Al-Quran, bila kita dah tahu macam mana nak tahu sebab-sebab penurunan Al-Quran itu, akhir sekali kita nak tahu apa faedah dia. Apakah faedah mengetahui asbab nuzul ni? Perlu ke tahu? Penting ke tahu? Kan? Dan bagaimana caranya menguasai ilmu asbabun nuzul ini. So kita lihat dahulu faedah mengetahui sebab nuzul ini secara ringkas. Ada banyak faedah yang boleh kita ambil daripada sebab nuzul ini. Yang pertama, kalau kita lihat mengetahui hikmah. Bila kita belajar sebab nuzul ini, kita akan tahu apakah hikmah diturunkan ayat itu tersebut, dan apakah tujuan dia, dan apakah pengajaran yang Allah SWT turunkan. Contohlah tadi kita ambil kisah berkenaan dengan surah Al-Kautsar, inna syani'aka wal abtar. Kita mengetahui bahawa ayat ini diturunkan kerana ada orang menghina Nabi SAW kerana peristiwa kematian anak-anak lelaki atau anak lelaki baginda Nabi Muhammad SAW. So kita tahu hikmah dia adalah pembelaan Allah terhadap baginda Nabi SAW. Allah SWT itu adalah sebaik-baik khairun nasirin, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Maka baginda Nabi SAW adalah orang yang menjalankan urusan dakwah kerana Allah, di jalan Allah. Apa saja ujian yang diberikan kepada baginda Nabi SAW, pasti Allah SWT akan memberi sebagai bentuk balasan mempertahankan baginda Nabi SAW. Dan juga kita tahu hikmah kenapa turun ayat itu. Mungkin bila kita tahu sebab nuzul, kita tahu hikmah turun tu adalah untuk menyedapkan hati Nabi, untuk konsol hati Nabi, untuk memujuk hati baginda Nabi SAW kerana ada orang menyakiti Nabi. So instead of looking at the negative point ataupun tuduhan-tuduhan yang tidak baik, Allah SWT mengajak, wahai Muhammad, lihatlah kepada nikmat-nikmat lain yang banyak yang Allah berikan. So ni nama create a distraction lah zaman sekarang. Instead of kita lihat pada satu perkara, kita lihat kepada perkara-perkara yang kita ada, think positif dan sebagainya. So kita dapat lihat hikmah daripada penurunan sebab nuzul Al-Quran itu membawa pada pemahaman hikmah. Hikmah diturunkan sebab ataupun diturunkan ayat tersebut. Perkara kedua, kita akan mengetahui bahawa bila kita tahu sebab nuzul, bila kita tahu ayat ni diturunkan kerana peristiwa ini, kerana hukum ini, maka ia mengkhususkan hukum yang mungkin ada waktunya hukum-hukum itu umum. Kan? So mungkin ada contoh lagi berkenaan dengan kalau kita kata ada contoh ayat yas'alunaka anil mahyid. Mereka bertanya kamu wahai Muhammad tentang wanita-wanita yang haid. Turun ayat ni kerana para sahabat apabila mereka dah lihat orang-orang Yahudi, apabila wanita-wanita mereka atau isteri-isteri mereka uzur, mereka akan mengelakkan diri untuk berkumpul dengan wanita-wanita ini, kan? So mereka ni menjauhkan isteri-isteri mereka daripada rumah, tak dapat duduk satu rumah, duduk kat tempat lain. Maka para sahabat tanya pada Nabi SAW, kalau wanita dalam uzur Islam pula macam mana? Baginda mengatakan wanita uzur itu ada kul huwa adha, ada penyakit ataupun ada kekotoran, jauhi mereka. Tapi jauhi mereka hanya pada satu perkara saja, khusus pada perkara melakukan hubungan antara suami dan isteri. Tapi yang lainnya tak ada masalah. Yang lainnya boleh duduk satu rumah, boleh tidur satu katil, boleh bergaul macam biasa, tak ada masalah. So dia mengkhususkan sikit hukum tersebut, bukan umum sahaja, bukan
berkenaan dengan haid, semua tak boleh. Tidak, ada peristiwa ini pun beritahu ni ada khususkan hukum. Banyak lagi. Itu antara contoh-contoh yang boleh kita kongsikan. Kemudian memahami tafsir. Antara perkara yang mesti nak tak nak bila kita belajar tafsir tu, kita mesti belajar sebab nuzul. Itu perkara yang pertama. Kalau tidak, kita macam lost. Kita tahu apakah sebab diturunkan ayat ni, kenapa tiba-tiba. Kan? So bila kita dapat tahu sebab nuzul ni, maka dia memberi kefahaman kepada ilmu tafsir. Dan apabila sampai pada zaman moden ini, ada keadaan-keadaan yang seperti sama, keadaan kondisi seperti yang sama, kita dapat lihat, oh dulu turun kerana sebab ini, sekarang sebab dia dah berulang. Mungkin kita boleh dapat mengaplikasikan perkara yang sama dalam sesuatu keadaan tertentu. So kita boleh kias, kita boleh mengambil pengajaran, mengambil hukum yang sama daripada perkara tersebut. Kemudian hikmah juga, faedah mengetahui sebab nuzul ni, kita tahu ayat ni diturunkan kepada siapa. Dia tahu sebab turun ayat ni adalah kepada orang-orang yang tertentu. Ada sebab diturunkan kerana pada Sayyidina Abu Bakar. Ada ayat yang seperti surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, itu diturunkan kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Apabila beliau datang jumpa dengan baginda Nabi SAW, nak mendengar ajaran Islam, nak tahu lebih tentang Islam, tapi Nabi sedang sibuk. Nabi sedang sibuk mengajar kaum Quraisy. Maka Nabi seolah-olah macam nanti dululah, membelakangkan dia. Kemudian turunlah teguran daripada Allah SWT, janganlah kamu membiarkan orang yang buta ini kerana dia datang sungguh-sungguh. Maka ayat yang diturunkan Abasa wa tawalla ni diturunkan pada Abdullah bin Ummi Maktum. Dia bukan pada orang buta yang lain. Tak boleh kita katakan siapa-siapa orang buta Abasa wa tawalla. Kita cakap ni orang buta datang ni, dia tak layan dia ni, dia Abasa wa tawalla lah ni. Kerana ayat itu turun specifically bagi Abdullah bin Ummi Maktum. So kita tahu orang dia secara spesifik. Kita tak suka senang-senang hati generalizekan. Apatah lagi kalau orang tu kita tak suka, cakap ni orang ni lah yang kita tak suka. Ni orang, ayat ni turun pada kafir Quraisy. Engkau pun perangai macam kafir Quraisy, engkau pun kena juga. Tak kita suka-suka menggunakan orang-orang ataupun ayat-ayat tersebut kerana kita ada permusuhan dengan orang, kita kata ayat ni macam sama, lebih kurang samalah kau perangai dengan kau juga. Okey. Akhir sekali faedahnya adalah berkenaan dengan bila kita tahu tentang faedah ataupun sebab nuzul Quran, dia akan ada kelebihan dalam pendidikan, dalam pengajaran. Dia akan menjadikan bila kita nak ajar pada budak-budak, anak-anak muda, budak-budak kecil, jadi satu penceritaan, jadi satu kisah, jadi satu macam bedtime story lah. Tak semestinya bedtime lah, anytime can be any story. Tapi dia ada seronok. Nak tahu tak kenapa ayat ni turun? Nak tahu tak kenapa ayat turun? Ada cerita apa? So ada unsur-unsur pendidikan, ada unsur menarik perhatian pada orang yang mendengar bila kita dapat mengkongsikan sebab nuzul sesuatu ayat tersebut. So bahagian akhir, macam mana kita nak menguasai ilmu ini? Kita nak kena baca lah. Kita nak kena kaji antara kitab yang tak boleh tidak. Maksudnya kalau kita nak buat rujukan berkenaan asbabun nuzul ini, kita kena cari buku Asbabun Nuzul dari Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini di antara kitab yang terbaik kalau kita nak baca berkenaan dengan sebab nuzul Al-Quran. Ini ada dalam bahasa Arab, terjemahan bahasa Melayu pun juga dah ada. InsyaAllah boleh kita baca, boleh kita tambahkan ilmu perkara ini berkenaan dengan sebab nuzul. InsyaAllah kita baca dalam tak semua ayat ada sebab nuzulnya, tapi at least kita faham apa yang berlaku. Dan Al-Quran ni menunjukkan, Al-Quran ni hikmah dia adalah Al-Quran yang berinteraktif. Dia diturunkan pada satu masa, tak ada sebab, tapi dia juga bila ada masalah, Al-Quran turun lagi sekali. Sudah ada interaction antara Allah SWT, Al-Quran kepada umat Nabi Muhammad SAW, menyelesaikan apa saja masalah yang mereka hadapi pada waktu dan ketika itu, insya-Allah. Maka itu tuan-tuan dan puan, alhamdulillah secara ringkasnya saya harap perkongsian ini adalah berkenaan dengan
mencetus minat, memberi pengetahuan yang baru berkenaan dengan sebab nuzul Al-Quran, cabang daripada kita mengkaji Al-Quran, siri ini berkenaan khususnya berkenaan Al-Quran, maka antara tajuk-tajuk yang boleh kita explore, tanya wahyu, tafsir, sebab nuzul, dan banyak lagi tajuk-tajuk yang Allah SWT memberikan kita supaya dapat kita kaji dan kita faham, apabila akhirnya kita dapat benar-benar memahami kalamullah, kitab Al-Quranul Karim ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, cukup sekadar di sini saja. Apa yang baik itu datang daripada Allah SWT. Semoga dengan ilmu ini sedikit ni menjadi timbangan amal yang baik kita dan terus menjadikan kita lebih bersemangat untuk baca Al-Quran dan terus mengkaji Al-Quran sepanjang hayat kita hinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tutup majlis hari ini, insya-Allah. Apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang silap semua daripada diri saya sendiri. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirukallahumma wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.